Salam sejahtera, saya Rezi Jotius dari kelas 6 rendah beta SMK Sekolah Kudat akan membincangkan tajuk hakisan sungai. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah yang pertama, memberikan definisi hakisan sungai. Yang kedua, menghuraikan jenis hakisan sungai. Yang ketiga, menghuraikan proses hakisan sungai. Keempat, menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. Kelima, mengenal pasti bentuk muka bumi hakisan sungai. Keenam, menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai. Dan yang terakhir ialah menjelaskan langkah mengatasi hakisan sungai. Konsep hakisan sungai. Hakisan sungai merujuk kepada proses penggondolan atau pengikisan yang berlaku dalam alur sungai disebabkan oleh ejen hakisan, seperti air hujan, air sungai, dan tindakan hidrol. Jenis hakisan sungai. Jenis yang pertama ialah hakisan melebar. Isi padu sungai yang banyak akan menghakis kedua-dua bahagian tebing sungai. Kesannya, tebing alur sungai akan beransur-ansur menjadi lebar. Jenis yang kedua ialah hakisan mendalam. Isi padu sungai yang kurang akan menghakis bahagian dasar sungai sehingga lama-kelamaan alur sungai semakin dalam. Dan yang terakhir ialah hakisan mengundur. Air terjun yang jatuh ke dasar alur sungai berupaya menghakis dan mengorek dasar alur di hulu, lalu terbentuk satu bahagian tebing atas alur yang tidak mempunyai daya tampung, menyebabkan hakisan mengundur dan memanjang ke belakang akan berlaku. Proses atau cara hakisan sungai. Proses yang pertama ialah larutan. Proses ini berlaku apabila batuan lembut yang terdapat di alur sungai seperti batuan gypsum, yaitu batuan yang mudah larut, dilarutkan oleh air sungai dan hanyut bersama aliran air sungai. Seterusnya ialah proses larasan atau geselan. Proses ini berlaku apabila bahan muatan sungai seperti batu kelikir dan pasir menghakis tebing sungai yang dilalui oleh bahan muatan tersebut sehingga alur sungai terlelas dan semakin lebar. Seterusnya ialah dengan melalui lagaan. Proses ini berlaku apabila bahan muatan yang banyak dan mempunyai pelbagai saiz di dalam sungai berlaga antara satu sama lain sehingga menjadi kecil dan halus. Proses hakisan sungai yang terakhir ialah melalui tindakan hidraul. Proses ini berlaku apabila hempasan air di bahagian rekahan pada batuan di dasar sungai menyebabkan udara di dalam rekahan batuan mempatan. Proses yang berulang akan menyebabkan batuan di dasar sungai pecah. Faktor yang mempengaruhi hakisan sungai. Faktor yang pertama ialah isi padu sungai. Isi padu sungai yang banyak, terutama semasa hujan lebat, akan meningkatkan kadar hakisan alur sungai. Faktor yang kedua ialah saiz dan bahan muatan. Bahan muatan yang banyak dan pelbagai saiz di dalam alur sungai seperti batu kelikir dan pasir mampu menghakis tebing dan dasar sungai melalui hakisan geselan. Faktor yang ketiga ialah bentuk alur. Bentuk alur yang lurus memudahkan aliran air mengalir deras. Kesannya, proses hakisan di alur sungai giat berlaku. Faktor seterusnya ialah jenis batuan. Tebing atau dasar sungai yang terdiri daripada batuan lembut seperti batuan gypsum akan mudah terhakis berbanding batuan keras seperti batuan granit. Selain itu, litupan tumbuhan. Semakin kurang tumbuhan di kawasan alur sungai, semakin tinggi kadar hakisan kerana tiada akar tumbuhan mengikat tanah. Dan yang terakhir ialah melalui aktiviti pembalakan. Penebangan hutan yang tidak terkawal akan menyebabkan proses hakisan giat berlaku di kawasan alur sungai kerana struktur tanah menjadi longgar yang disebabkan ketiadaan akar pokok mengikat tanah. Bentuk muka bumi hakisan sungai. Bentuk muka bumi hakisan sungai yang pertama ialah air terjun. Air terjun terbentuk apabila kawasan alur sungai terhalang oleh batuan keras secara melintang sehingga menyebabkan batuan lembut di bahagian hadapannya terhakis dan lama-kelamaan semakin mendalam dan membentuk air terjun. Bentuk muka bumi hakisan sungai yang kedua ialah jeram. Jeram terbentuk apabila air sungai mengalir di kawasan yang memiliki batuan yang tersusun secara menegak dan berselang-seli di antara batuan keras dengan batuan lembut.
Batuan keras yang tahan hakisan akan tertonjol ke atas dan menyebabkan aliran air tersekat lalu mengalir secara lompatan dan deras menuruni bonjolan yang keras. Bentuk muka bumi hakisan sungai yang seterusnya ialah lubuk. Tindakan air yang berpusar dan mengorek serta melelaskan dasar sungai menyebabkan terbentuknya lekukan di dasar sungai. Bentuk muka bumi hakisan sungai yang terakhir ialah gaung. Gaung terbentuk disebabkan oleh hakisan mendalam sungai. Hakisan mendalam bertindak dengan giat di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai. Hasil daripada hakisan tersebut terbentuklah lurah yang sempit dengan tebing yang sangat curam dan dalam sehingga terbentuk lurah berbentuk V. Langkah mengatasi hakisan sungai. Langkah yang pertama ialah pembinaan gabion. Pembinaan gabion di tebing sungai berfungsi untuk mengurangkan arus sungai yang kuat daripada sampai ke tebing sungai yang dapat menghakis sungai menjadi lebar. Seterusnya, pembinaan tembok. Pembinaan tembok di tebing sungai berfungsi untuk menghalang air sungai daripada menghakis tebing sungai. Seterusnya ialah melalui pendidikan. Masalah hakisan sungai dapat diatasi melalui pendidikan seperti mata pelajaran geografi di sekolah, yaitu dengan mendidik semua murid agar mencintai alam sekitar dan menandakan murid tentang kepentingan menjaga kawasan tebing sungai. Langkah seterusnya ialah melalui kempen. Pihak berkaitan seperti Jabatan Alam Sekitar haruslah mengadakan kempen tentang kepentingan menjaga kawasan tebing sungai untuk mengatasi masalah hakisan sungai. Selain itu, menanam pokok bakau. Semakin banyak pokok bakau ditanam di tebing sungai, semakin kurang kadar hakisan di tebing sungai kerana akar pokok bakau berfungsi sebagai pengikat tanah agar struktur tanah di tebing sungai kukuh terutamanya semasa hujan lebat. Dan yang terakhir ialah melalui kuasa undang-undang. Jabatan Alam Sekitar mengenakan denda sebanyak Rm12.000 dan hukuman penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali kepada individu yang melakukan penebangan pokok di kawasan sungai tanpa lesen.